بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربي يسر ولا تعسر بتمم الخير. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni tak dengar. Cuk tak apa. Tak, yang putih tu tak apalah. Oh tak payahlah. Ya, Alhamdulillah. Gangguan teknikal sikit. Ya, Alhamdulillah. Pagi tadi kita dah baca doa ni kan? Allahumma inna nas'aluka ilman.
Tak connect. Tak ya. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu, antara sunnah Nabi setiap pagi jangan kita tinggalkan doa ni. Ada 3 permintaan dalam doa ni. Okay. Kalau betul kita cinta Nabi, kita kena ittiba', iaitu ikut Nabi. Cinta Nabi bermaksud ikut amalan Nabi. Sunnah Rasulullah SAW, Nabi baca doa ni setiap pagi hari-hari. Setiap pagi hari-hari. Apa yang diminta oleh Rasulullah dalam doa ni? Yang pertamanya kita mohon ilmu yang munafa'at. Apa maksud ilmu yang munafa'at? Kata ulama ialah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu yang mengenalkan kita kepada keagungan, kebesaran, ketinggian, kekuasaan Allah. Okey. Subhanallah, bila minta ilmu yang bermanfaat, pasti ada ilmu yang tidak bermanfaat. So, kita fokus, minta sungguh-sungguh dengan Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, minta apa? Barulah minta rezeki. Okay? So, ilmu dulu, baru rezeki. Ilmu dengan ilmu yang sahih baru menanamkan iman. Iman yang kukuh, yang teguh, dan bila kita benar-benar meyakini tentang Allah, kekuasaan Allah, benar-benar meyakini akan berlaku hari kiamat, okay, benar-benar ada alam akhirat, di mana ada syurga, ada neraka, maka kita dengan rela hati akan tunduk patuh. Amalkan segala perintah dan larangan Allah. Okay? So, pentingnya nombor 1 ialah ilmu. Yang kedua baru mohon. Bila kita dapat ilmu yang sahih, pastinya kita akan bekerja mencari rezeki yang banyak. Kalau ikut doa ni, rezeki yang banyak. Rezeki yang mana tu? Rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Dan Rasulullah tak ajar kita dalam doa ni rezeki yang halal. Sebab bukan semua yang halal itu baik. Contohnya makanan yang tinggi pewarna. Makanan tu halal. Tapi baik tak untuk kesihatan? Tak. Tu maksud dia. Faham Allahu Akbar. Rezeki yang toyib. Sebab Allah, kita dah belajar nama Allah. Asma'ul Husna At-Toyib. Allah At-Toyib. Allah hanya menerima yang toyib, yang baik. Okay, kita tahiyat akhir, kita baca apa? Dalam tahiyat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-tayyibat. Allah hanya menerima yang baik. Okay. Bukan cari rezeki sebarang rezeki. Tak. Asalkan cukup makan. Tak. Asalkan banyak. Tak. Yang penting, kita dah faham dah. Warizqan thayyiban, bila thayyiban, confirm halal. Tapi halal belum tentu thayyib. Okay, subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu, wa amalan mutaqabbala. Seterusnya, insya-Allah, jika ilmu bermanfaat, ilmunya benar, ilmunya sahih, amalnya soleh, okay, rezeki yang, dari rezeki, kesan rezeki yang baik, maka amalan kita diterima. Kat sini, bila kita baca doa ni setiap pagi, so kita terus faham insya-Allah. Bukan semua solat Allah terima. Bukan semua puasa confirm Allah terima. Bukan semua umrah haji confirm Allah terima. Bukan semua selawat confirm Allah terima. Sebab tu penting tak wa amalan mutaqabbalah? Kenapa doa ni baca setiap pagi kena sungguh-sungguh? Kena dengan kefahaman, kena dengan penghayatan, bukan sekadar baca. Sebab belum tentu amal kita ni yang kita sangka betul, yang kita sangka banyak, yang kita sangka cukup, dah confirm Allah terima. Okay, penting sangat. Wa amalan mutaqabbalah, sebab hari ni kita faham bukan semua amalan diterima. Ada syarat-syaratnya. Apa syarat ibadah? Apa syarat ibadah?
Ikhlas semata-mata kerana Allah dan ittiba' Rasul. Apa rukun ibadah? Cinta, harap, takut. Kalau ingat Fatihah, ingatlah rukun ibadah ni, insya-Allah. Allahu Akbar. So doa ni bukan sekadar lip service ataupun sekadar di bibir, di lisan. Kita kena benar-benar sungguh-sungguh harap. Tadi rukun ibadah. Cinta, harap. Harap betul-betul. Ya Allah, terimalah amalan aku ni, ya Allah. Terimalah amalan kami. So mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi ini, okey, dan kita sampai ke sini sebab kita sihat, sebab kita bijak buat pilihan, ya ke? Kenapa kita sampai sini? Kalau bukan bimbingan hidayah Allah, kalau bukan taufik daripada Allah, kalau bukan daripada kekuatan Allah, la haula wa la quwata illa billah, kita tak akan sampai ke sini. Okay? Allahu Akbar, subhanallah. So kita panjatkan segala puja, puji, syukur, cinta, rindu kita kepada Allah kerana ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat apa ni? Nikmat ilmu. Daripada ilmu yang sahih akan datang amal yang soleh. Amal yang soleh cukup syarat, cukup rukun, diterima Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Okay. Mudah-mudahan terangnya pagi ni, cahaya waktu duha ni, macam itulah terang benderangnya hati kita dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita hari ni kelas Riyadhus Shalihin berada sudah di bab 32. Apa tajuk bab ni? Subhanallah, Allahu Akbar. Bab keutamaan kaum muslimin yang lemah, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak terkenal. So kalau kita tahu orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang fakir ni selalunya apa? Hidup di pinggiran. Lagi? Tak dikenang. Mati tak dicari. Tak ada siapa kenal ingat dia. Dia tak masyhur. Betul? Subhanallah, Allahu Akbar. So kita tengok tak sekarang ni keindahan Islam? Boleh rasa tak keindahan Islam? Ketika dunia, media sangat-sangat beri fokus pada orang yang paling berjaya, paling kaya, paling sukses. Tapi dalam Islam ada keutamaan untuk muslimin yang lemah, yang miskin, yang fakir. So ni bukti apa ni? Islam untuk semua. Bukan untuk orang kaya je, bukan untuk orang pandai je, bukan untuk orang terkenal je. Islam untuk semua. Masya Allah, tabarakallah. Okay, sampai ada kita ni diajar oleh Rasulullah untuk beri keutamaan kepada orang yang lemah, yang miskin, yang fakir, yang tidak masyhur. Subhanallah, Allah Akbar. Allahu Rabbi. So hari ini kita akan masuk hadis yang keempat. Alhamdulillah. Yang keempat ataupun dalam seluruh kitab kita ni kita dah sampai ke hadis 255. Okay, kalau ikut kitab kita cetakan yang ni muka surat 219. 219. Kalau siapa yang belum ada kitab, boleh tengok dekat screen. Okay. Sampai sini An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti rajulul azimus saminu yawmal qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin iqra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okay, dari Abu Hurairah,
radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sungguh. Okey, inna. Kalau inna tu maksudnya apa? Sungguh. Kelak pada hari kiamat akan datang seseorang yang besar lagi gemuk, tetapi di sisi Allah timbangan beratnya tidak lebih dari timbangan sehelai sayap nyamuk. Muttafaqun alaih. Okey. Menggunakan akal fikiran. Cuba kita fikir. Kenapa ya hadis ni diletakkan dalam bab ni? Kenapa hadis ni diletakkan dalam bab 32 ni? Apa kaitannya ni? Allahu Akbar. Okay. Apa yang kita belajar daripada hadis ni? Sebenarnya apa yang kita, kenapa Imam An-Nawawi meletakkan hadis ni di dalam bab 32 iaitu keutamaan orang miskin. Keutamaan orang lemah. Okay. Kalau kita belajar hadis minggu lepas, kita belajar apa minggu lepas? Ahli neraka siapa? Ahli syurga siapa? Betul? Kita pun dah jelas dah kan. Dari awal lagi kita masuk bab ni. Lemah ada lemah spiritual, ada lemah fizikal. Ada orang dia memang kaya harta tapi imannya lemah. Ada orang memang badannya lemah je tapi hatinya, spiritualnya kuat. So bila kita definasikan lemah, kita kena faham juga. Jangan kita pandang fizikal sahaja. Kena ingat tu maksudnya. Allahu Akbar. Balik pada soalan tadi. Kenapa hadis ni diletakkan dalam bab ni? Apa yang nak kita perhatikan? Nak beritahu apa ni? Apa hubungan orang gemuk? Apa hubungan nyamuk dalam hadis ni? Subhanallah. Belajar Quran, belajar hadis ni jadi orang bijak. Sebab apa? Banyak perumpamaan yang Allah letakkan. Sebab perkara-perkara gaib, mata kita boleh nampak tak? Mata kita tak boleh nampak kat dunia ni. So, iman adalah sesuatu meyakini benda yang bukan depan mata. Jadi, supaya kita mudah faham, sebab itulah Allah bagikan perumpamaan. Kita pernah tengok orang badan besar tak? Pernah tengok nyamuk tak? Jadi, kita akan mudah faham. Sebab itulah dalam Al-Quran banyaknya perumpamaan. Supaya bila kita faham perumpamaan tu, maka kita fahamlah apa yang Allah dan Rasul nak sampaikan pada kita. Allahu Akbar. Jadinya, dalam hadis ni, nak beritahunya nanti pada hari kiamat ada orang yang badannya besar lagi gemuk tapi bila ditimbang beratnya kalah apa? Nyamuk berat ke ringan? Nyamuk tu ringan kan? Habis kenapa orang yang gemuk tu lebih ringan dari nyamuk? Sayap nyamuk pula tu. Kalau nyamuk pun dah ringan, apa lagi sayap nyamuk? Ada orang buat koleksi nyamuk? Ada orang simpan sayap nyamuk dalam peti besi? Tak ada kan? Allahu Akbar. Subhanallah. So, kalau kita perhatikan kat sini. Nombor satu saya ingatkan dulu Jangan pandang, jangan sangka buruk pada orang badan besar. Ini tak ada kena-mengena dengan itu. Nampak je orang besar lepas ni, ahli neraka. Tak. Hadis ni bukan melambangkan, sebab itulah kita kena berilmu. Sebab itulah kita kena belajar. Sebab itulah kita kena faham. Ulama' akan menafsirkan. So kita tak boleh macam dengar je, baca terjemahan, ni. Tak. Ini bukan maksud badan besar ke orang badan gemuk. Tak. Ini ialah perumpamaan. So kita nak tengok nilai. Allah bagi perumpamaan supaya kita mudah faham. Tapi bukan untuk kita judge, untuk kita ukur. Untuk kita ukur, kalau kurus je ahli syurga, tak. Sebesar, kalau besar je ahli neraka, tak. Bukan. Jangan kita sangka buruk, jangan kita salah faham. Kita masuk je bab 32 ni, kita dah kena betulkan persepsi kita, betul? Lemah bukan semestinya lemah fizikal, tapi lemah spiritual. Banyak benda yang dari bab 32 ni
diukur dari segi majoriti, dari segi umum, dari segi kebanyakan yang kita faham. So ada juga certain cases yang exceptional, yang terkecuali. Tapi secara umumnya, okay? Allahu Akbar. Ditekankan lagi sekali, jangan sangka buruk dengan saiz badan orang. Okay? So dalam hadis ni, okay, Allah nak beritahu kat kita nombor satu, jangan kita apa tadi? Hadis yang kita belajar muka surat 30. Kalau kita buka buku kita ni, muka surat 30, bab 1, hadis ke-7, innallaha la yanzuru ila ajsamakum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad kamu, wala ila suwarikum, dan fizikal kamu, penampilan kamu, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Okay? Kalau ikut kitab kita ni, kita dah biasa dengar dah hadis ni. Apa dia? Allah tidak memandang kepada luaran, pada fizikal kita, bentuk kita, tetapi Allah pandang pada hati dan Allah pandang pada amalan. Okay? Jadi, nombor satu daripada hadis ni kita belajar, nanti di hari akhirat akan ada hari timbangan. Timbangan. Okay? Al-Mizan. Itu juga Al-Ghaib kan? Kita wajib beriman. Okay? Kita tahu nanti, maksudnya nanti pada hari kiamat akan ada mizan, ada timbangan. Untuk timbang apa? Amalan. So, kita ni amalan kan kita macam susah nak faham. Sebab tu Allah bagikan bentuk badan seseorang tu secara umum. Secara logik, secara secara sunnatullah. Kalau orang tu badan besar, umumnya sikit makan ke banyak makan? Secara umum. Kita belum jumpa lah lagi orang badan besar. Dia kata, tak, saya bukan makan banyak. Jadi, kena faham secara umumnya, orang tu berbadan besar, maknanya apa? Dia makan banyak. Dia boleh makan banyak sebab apa? Sebab dia banyak duit. Kan makan tu nak kena beli. Betul tak? Kalau dia kata dia tak ada cash pun, dia mesti ada aset. Dia ada kebun ke, dia ada ladang ke, okay, dia ada emas ke. Jadi, betulkan persepsi, faham betul. Untuk kita faham hadis ni, secara umumnya, secara sunnatullahnya, secara hukum alamnya, kalau orang tu badan besar, selalunya terkait dengan melebih-lebihlah makan tu. Kenapa dia boleh berlebihan makan? Sebab dia ada banyak duit. Dia mewah. Dia banyak harta. Hidup dia bukan penting cukup tak cukup dah. Dia tak payah fikir dah. Besoknya ada tak duit nak beli makanan. Dia tak perlu fikir pun bulan depan ada duit tak nak makan. Tak. Orang yang macam ni maksudnya apa? Dia fikir mana lagi sedap. Dia fikir mana lagi banyak cheese. Dia fikir mana lagi teh lagi melempah. Dia bukan fikir. Kalau orang miskin, dia akan kena fikir cukup ke tak cukup. Tarik sana, tarik sini. Tapi kalau orang yang macam ni, hadis ni nak memahamkan kita, orang yang dia dah bukan pasal cukup tak cukup dah. Dia just nak sempurna lagi. Dia memang dah cukup. Tapi dia sekarang fokus apa hidup dia? Yang lebih. Macam contohlah hari ni, untuk makan sedap kita sanggup travel. Tapi untuk belajar, Bangi jauhnya. Bangi baru. Okey, kalau kita tengok Olimpik, Paris pun sanggup. Kan? Tapi nak sampai ke majlis ilmu, susah, sulit, syukar. Tiba-tiba tak cukup duit nak bayar yuran lah, tak cukup duit beli kitab lah. Faham Okey, subhanallah akbar. Jadi nak beritahunya secara umumnya, hadis ni nak beri isyarat dekat kita. Okey, selalunya orang yang badan besar ni maknanya dia mewah hidup dia. Okey, jadi yang dia fokus tu makanan fizikal. Dia tak fokus makanan hati, makanan ruh. Okey, so kalaulah dia fokus pada makanan roh, iaitu ilmu,
iman, amal, maka dia tak, orang kata apa? Macam berpandukan doa kita tadi, kita mesti cari nombor satu ilmu manfaat. Okay, bukan cari kat mana tempat sarapan paling sedap. Nombor satu, celik mata ingat ilmu. Kat mana hari ni nak pergi belajar? Kelas apa? Itu dulu nombor satu. Tapi kita celik je mata. Hari ni nak sarap apa? Hari ni tengah pagi, pukul 9 pagi dah fikir tengah hari nak makan apa. Kang belum tengah hari, petang nak makan apa. Belum malam dah fikir malam ni nak makan apa. Jadi banyak benda sebenarnya bila sebut pasal fizikal ni, bentuk badan ni, isyarat untuk Allah dan Rasulullah suruh kita ingat sebenarnya yang kita nak hitung-hitung tu hitung kalori ke? Orang sekarang kan hitung kalori tau nak makan. Oh tak boleh, tak boleh. Hari ni keperluan saya hanya 1000 kalori. Jadi saya tak boleh. Dia kira lah teh berapa kalori. Kan nasi lemak berapa kalori. Yang penting ingat timbangan amal. Bukan ingat berapa kalori. Okay? Nampak tak bagaimana kita hari ini telah dilarikan fokus kita? Sebab apa? Suruh memikirkan fizikal. Kepuasan manusia hari ini ialah kepuasan fizikal. Itulah kepuasan nafsu. Okay? Penampilan. Oh, tengok jam dia. Tengoklah jam dia. Kau tengok cincin dia semalam lain, hari ni lain. Lepas tu, kepuasan manusia hari ini ialah tengok. Kalau lelaki, fizikal dia sado tak sado, kuat tak kuat. Otot dia. Apa guna berotot-otot tapi hatinya lemah, kosong. Tak ada cahaya Quran. Tak ada cahaya iman. So sebenarnya, nak fokus mana sekarang ni? Makanan jasad ke makanan hati patutnya? Yang mana? Nak fikir timbangan kalori ke nak fikir timbangan amal ni? Nak terima tangan kanan ke nak terima tangan kiri? Nak terima dari depan ke nak terima dari belakang? Allahu Akbar. Sebab itulah surah Abasa yang disuruh, Allah suruh kita perhatikan ialah pinggan yang kita makan tu. Bukan sambil makan tengok handphone kan. Sudahnya dalam pinggan tak pandang, saya pandang handphone je. Sebenarnya dah ada perintah dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Teguran untuk saya sendiri sepatutnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadinya, hari ni kita dah terlalu banyak hilang ataupun lari fokus. Okay, dalam Islam disuruh kita fokus. Sampai pagi-pagi Rasulullah suruh minta hilang ilmu yang bermanfaat. Barulah nombor 2 tu rezeki. Rezeki pun bukan sebarang rezeki. Janji rezeki. Janji banyak. Bukan. Yang penting toib. Jadi kita larikan ataupun kita utamakan fokus kepuasan kita, sepatutnya kita fokuskan kepuasan iman, ilmu, amal. Okay. Subhanallah, Allahu Akbar. Tanya, timbang di sini, muhasabah di sini, hisap di sini. Sebenarnya bagus lagi zaman dulu kan? Zaman kita dulu ilmu hisap. Budak sekarang sampai tak faham hisap tu apa. Mathematic, modern maths, ed maths, physical maths, engineering maths. Dia tak ingat dah hari hisap. Zaman kita dulu belajar apa? Ilmu hisap. Kan? Jadi kita pun terus faham. Kita pun terus ingat yaumul hisab. Zaman saya dulu kecil-kecil ialah ilmu alam. Sekarang wujud tak? Geography. Kan? Jadi dia macam tak faham alam ni. Okey, ilmu alam. Huruf sama tau. Kita ni paling besar belajar daripada alam. Ilmu terbesar ialah dari alam. Ain, lam, mim. Sama, bunyi je lain. A dengan A. Alam dengan ilmu. Itulah sumber ilmu kita sebenarnya. Allah suruh kita pandang alam ni. Bukti untuk kita kenal Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi hadis ni juga mengajar kita jaga nafsu makan. Biarlah kita ni lebih, jiwa kita ni lebih untuk memikirkan amal. Cukup tak? Dah cukup ke? Yang dah buat ni Allah terima ke? Kalau yang aku dah buat ni ya Allah, janganlah rosak ya Allah, tolonglah jagakan ya Allah. Sebab ni kita ni sangat-sangat mudah untuk ujub, riak, takabur. Sangat mudah.
Sangat mudah untuk tergelincir, betul? Allahu Akbar. Jadi, belajar hadis ni, nampak hadis ni simple. Tapi banyak yang tersirat. Sebab kita manusia sekarang banyak sangat lari fokus. Okay? Bila kita fokus makanan luaran, jasad, selalunya hati kita akan jadi lemah. Okay? Bila lebih makan, apa jadi? Selalunya akan ngantuk. So, lagi makan lewat malam, lagi susah bangun malam untuk qiyamul lail, untuk bangun tahajud. Betul? Perhatikan cantiknya Islam mengatur hidup kita. Dalam 1 tahun ada 1 bulan wajib puasa, bulan Ramadan. Kalaulah tak ada 1 bulan ni yang wajib semua puasa, orang Islam puasa, rasa-rasanya macam mana kita? Allah kesiannya lah kan anggota dalaman kita ni. Tapi hakikatnya puasa tu untuk apa? Untuk jaga berat badan ke? Puasa tu untuk melatih kita kawal nafsu. Itu pun puasa 24 jam sehari ke? Malam boleh makan kan? Cuma daripada terbit fajar sampai maghrib. Lepas tu makanlah. Sebenarnya isyarat tu nak beritahu. Okay? Allahu Akbar. Bukan fokus pada makanan jasad. Sebab makanan jasad tu akan melemahkan kita untuk beramal ibadah. Allahu Akbar. Okay? So, makanan roh iaitu ilmu yang akan menguatkan iman kita, menguatkan hati kita. Okay? Meringankan badan kita untuk beramal. Subhanallah, Allahu Akbar. Okay? Sekali lagi saya ingatkan, jangan judge orang dari segi saiz pula. Okay, sebab ramai juga alim ulama yang memang badan dia besar pun ada juga. Tapi kita kena ingat, lemah pun bukan maksud lemah badan sebab dia tak makan miskin je. Yang paling kita nak utamakan, yang paling kita risau kalau lemah iman. Okay, lemah iman. Tapi kalau dia seorang yang kaya, berharta, tetapi dia seorang yang sangat beriman dan beramal soleh, walaupun kita dah dengar kan hadis kan, orang miskin lagi dulu masuk syurga, betul? Berapa lama beza? 500 tahun. But, dia cepat masuk syurga sebab apa? Sebab dia tak ada benda nak dihisap ataupun sangat-sangat sikit harta untuk dihisap. Tapi kalau orang kaya yang beriman, bertakwa, dia lambat masuk syurga. Tapi bila dia masuk syurga, ada kemungkinan syurga dia lebih tinggi daripada orang yang miskin tadi tapi cepat masuk syurga. So kita pilih, kita sedar kita siapa. Kita tahu kita berada di kedudukan yang mana. Okay, so belajar jangan belajar sikit, belajar tak mendalam. Rugi sebab kita dengar je tu kita pun jadi macam tu tak payahlah kita kaya. Tiba-tiba je semua benda dia bagi kat orang. Bagus bagi kat orang. Jangan sampai pula yang kat rumah pun tak makan. Okay, bagi. Ya kita tak ada harta nak. Nanti kita cepat masuk syurga. Tapi lepas tu dia dah ngungkit. Dia dah menyesal. Dia salahkan pula takdir. Tu tak boleh. Faham So kena faham betul-betul. Betul. Orang miskin masuk syurga dulu. Sebab nak menunjukkan sebab dia tak ada nak hisap apa. Dia tak ada harta. Betul. Tetapi kalau orang kaya dia lambat sikit sebab banyak harta nak dihisap. Tapi bila dihisap semua lulus. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Halalan thayyiban. Jaga rukun iman, rukun Islam. Jaga semua. Pas. Dia masuk syurga lambat tapi kemungkinan darjat dia lebih tinggi. Okay? So, tanya iman masing-masing. Right? Jangan mentafsir. Jangan salah mentafsir. Bahaya. Okay? Allahu Rabbi. Okay. Cobaan. Okay. Subhanallah. Jadi, di hari akhirat nanti ada timbangan. Okey, setuju tak kalau sistem beli haiwan korban, lembu ke, kambing ke, kita tengok fizikal je, timbang tak boleh? Adakah confirm kambing tu besar, confirm dia berat? Tantang bulu dia je lebih. Kalau kambing kan. Sebab itulah hadis ni nak mengajar kita bukan tengok luaran sahaja. Yang penting, sebab tu kena timbang. Sebab yang nak timbang tu ialah amalan. Jangan sampai kita jadi macam ni. Tengok gaya memang berat.
rupa-rupanya kalah dengan sayap nyamuk. Tu tak nak. Okay? Allahu Akbar. So, akan ada hari timbangan untuk timbang apa? Amalan. Untuk timbang amalan kita kan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan timbang walaupun seberat zarah, kejahatan dan kebaikan. Kenapa Allah timbang? Kenapa perlu ditimbang? Sebab Allah nak balas sebaik-baiknya. Okay? Sebab Allah Maha Adil. Okay? Allahu Akbar. Kalau kat dunia mungkin kita buat tapi tak dapat yang sepadan, jangan risau, kita akan ada hari pembalasan. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab tu apa-apa pun yang paling penting timbang. Kan? Baru betul-betul adil. Nak tahu adil ke tak adil ialah timbang. So bukan sekadar tengok luaran sahaja. Fizikal saja tak cukup. Tapi dia mesti ditimbang barulah dia jadi satu benda yang tepat. Okay? Allahu Akbar. So kalau tengok hadis ni, kenapa Rasulullah bagi tahu sungguh kelak pada hari kiamat akan datang seseorang yang besar lagi gemuk. Okey, tetapi di sisi timbangan beratnya tidak lebih daripada timbangan selesat nyamuk. So nak beritahu, nak beri motivasi bagi yang mungkin sekarang tengah berada di titik paling bawah dalam hidup dia. Dia sekarang berasa sangat lemah, sangat miskin, sangat tak ada apa-apa, tak dipandang orang. So Allah nak bagi motivasi dekat dia. Nanti hari kiamat, Allah bukan pandang fizikal, okay, tetapi yang paling penting ialah timbangan amal. Okay. So sekali lagi, manusia ni secara umumnya, manusia ni dinilai tengok statusnya, fizikalnya, penampilannya. Okay. Allahu Akbar. Tetapi yang Allah dan Rasul pandang ialah hati. Hati tu qalbun salim ke tidak? Okay. Allah pandang apa? Tadi itulah tengok muka surat 30 nanti hadis yang Allah tidak memandang jasad tetapi memandang hati dan amalan kamu. Satu lagi surah 49, surah Al-Hujurat ayat 13. Okay, surah Al-Hujurat ayat 13 Allah kata apa? Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu yang paling penting. So dua ni kita kena faham. Hadis bab 1 tu, okay, hadis ke-7 dengan surah 49 ayat 13. Okay. Yang paling bertakwa. Allahu Akbar. So, hari ni isyarat Rasulullah meletakkan orang yang badan besar. Umumnya orang yang badan besar, dia banyak duit, banyak harta, hidupnya mewah. Tetapi selalunya kerana kemewahan itulah menyebabkan orang itu kufur nikmat. Okay? Dia tak memandang orang lain, tak ada rasa simpati. Okay? Bila dia dah fokus makan, maknanya dia ikut hawa nafsu makan dia tu, maka dia kurang beramal. Jadi timbangan amalnya jadi sikit, jadi ringan. Dan selalunya orang yang kufur nikmat, dia terlalu mewah, selalunya dia akan mudah untuk jadi sombong. Jadi sombong. Okay? Rasa-rasanya sepanjang kita hidup ni lah. Ni secara umum secara umum. Hampir tak adalah orang miskin dia sampai boleh jadi sombong sangat. Betul? Selalunya sombong ni selalunya orang kaya. Jadi hadis ni adalah isyarat. Sekali lagi saya tekankan, hadis ni adalah isyarat. Kenapa dalam hadis ni badan besar tapi timbangan amalnya ringan? Sebab secara umumnya orang badan besar ialah sebab dia banyak makan. Bila dia banyak makan, sebab dia banyak harta, banyak duit. Dia mewah. Dan selalunya orang yang mewah berlebihan sampai membazir ni adalah orang yang kufur nikmat. Okey, maka dia tak peduli orang lain, dia membazir je. Okey, maka dia jadi orang yang sombong, takabur. Sebab itulah amalan dia, timbangan amalan dia jadi ringan. Boleh? Boleh dapat idea tu? Okey, Alhamdulillah. So, yang kita nak ialah sebaliknya. Lawan dia. Apa dia lawan dia?
Tadi tu. Ingat surah Al-Hujurat ayat 13, yang paling bertakwa. Ingat, Rasulullah bersabda daripada Abu Hurairah juga, Allah tidak memandang pada jasad, tapi Allah memandang pada hati dan amalan. Okay? Allahu Akbar. Okay. Dan selalunya orang yang dia serba cukup ni, dia senang layat tera. Okay? Surah Al-Alaq kan? Surah Al-Alaq. Surah ke-96. Allah Akbar. Selalunya manusia jadi melampaui batas kerana apa? Ni, istaghna. Kalau kita tengok surah Al-Alaq, surah Iqra. Surah Al-Alaq, okey, daripada ayat 5, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia, siapa yang mengajarkan kita? Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Okay? Sebab tu kalau bab ilmu, jangan pernah rasa, oh kau masuk kelas tu tak apalah, kau pergilah dulu, akak dah tahu dah. Sedangkan orang yang lagi belajar, dia lagi rasa tak tahu. Lagi belajar bukan lagi rasa tahu. Lagi belajar lagi rasa bodoh. Lagi rasa banyak benda rupanya aku tak tahu. Kan? Okay? Yang mengajarkan kita ialah Allah. So jangan sekali-kali kita rasa layatgha dan istaghna. Dua perangai ni banyak dalam juzuk Amma. Okay? Fir'aun, kaum Samud. Dia rasa je dia ni serba cukup. Bila dia rasa apa? Dia dah serba cukup. Layatgha, maka dia akan jadi orang yang melampaui batas. Asalnya sebab apa? Sebab dia rasa istaghna. Dalam surah Abasa pun kita jumpa juga. Istaghna ni, dia rasa dia tak perlukan yang lain-lain dah. Dia dah memang sangat-sangat cukup berlebih-lebih. Sehingga dia tak perlu pedulikan orang lain. Itu istaghna. Maka dia akan melampaui batas. Itu perangai manusia. Sebab tu jangan berlebihan dalam segala segi. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab bila berlebih-lebih harta ni, kadang-kadang manusia boleh melampaui batas kalau tidak berlandaskan ilmu dan iman. Okay? So, siapa yang memang hidup dalam kecukupan, okay, tahu diri masing-masing, pastikan kecukupan inilah yang kita nak gunakan untuk menolong kita dekat hari akhirat. Kan? Dalam surah Asy-Syu'ara tu, Nabi Ibrahim doa apa? Jangan hinakan aku di hari kebangkitan. Tu surah 26 surah 26. Ni semua kita dah pernah tadabbur. Kita ulang untuk mengukuhkan lagi. Surah 26 ayat 88. Nabi Ibrahim kata apa? Kalau tengok ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak berguna lagi harta dan anak-anak. Hari apa tu? Tengok sebelum tu, ayat 87. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Kita semua ni akan mati. Kemudian bila tiba hari kiamat, semuanya akan hancur. Kemudian kita akan dibangkitkan semula. So, hari kebangkitan. Nabi Ibrahim doa, jangan dihinakan aku di hari kebangkitan. Tapi kita yang sangat risau dipandang hina dekat dunia. Tapi tak risau nanti dipandang hina pada hari kebangkitan. So, Quran mengajar kita, Allah mengajar kita, Rasulullah mengajar kita. Fokus kita ke depan sangat. Akhirat, akhirat, akhirat. Bukan dunia je. Sebab dunia ni kita akan tinggalkan. Dunia ni sementara. Dunia ni tak kekal. Kita tak bawa pun dunia ni nanti bila lepas kita mati. Okay? So, Nabi Ibrahim dalam surah ni ialah kisah Nabi Ibrahim. Apa yang didoakan ialah wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari kebangkitan. So, kalau kita hari ni sekadar risau dipandang hina dekat dunia, belum cukup. Yang lagi kita kena takut, yang lagi kita kena risau ialah dipandang hina pada hari
kebangkitan. Okey? Kenapa? Kenapa dipandang hina di hari kebangkitan? Apa sebab? Apa sebab? So kalau kita kaji Quran, always ingat bila kita tadabbur Al-Quran, tersurat dan tersirat. So, kalau Nabi Ibrahim doa, jangan kau hinakan aku, aka minta apa ni? Minta dimuliakan. So itulah dia. Kalau tadabbur kita akan bijak sebab kita bukan fikir selapis. Kita akan fikir berlapis-lapis. Kalaulah doa jangan dihinakan, maknanya doa minta dimuliakan. So macam mana nak mulia di hari kebangkitan ni? Tengok lagi. Okay. So kita baca Quran tak adalah 5 ayat 5 kali menguap. Faham tak ni? Dia kenapa 5 baris 5 kali menguap? Sebab dia tak tengok makna. Sebab dia tak tengok apa sebenarnya Allah tengah cakap dengan dia. Yang penting baca. Yang penting khatam. Okay? Yang penting baca tu belum cukup. Baca tu sangat-sangat bagus. Nak dibanding orang yang tak baca. Kan? Tapi kalau dah baca, biarlah sampai faham. Sebab apa? Kita nak amal. Amal ni yang beratkan timbangan. Okay? Allahu Akbar. So, hari dibangkitkan. So, kalau nak beruntung, kita tengok lagi ayat 88. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari yang harta, benda dan anak pinak tak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun. Oh, kalau nak mulia di hari kebangkitan, I have to make sure that all my properties, semua harta aku ni, semua anak cucu menantu aku ni, apa dia? Bermanfaat. Sebab orang yang dihinakan pada kebangkitan ni ialah orang yang dia ada harta. Dia ada anak cucu dekat dunia tetapi tidak mendatangkan manfaat pada hari akhirat. So kalau aku nak dimuliakan pada hari kebangkitan, harta dan anak-anak aku ni aku kena manfaatkan. Harta ni kena, yang wajib mestilah zakat kan. Okey, mesti infak sedekah dan anak-anak aku mesti aku didik supaya jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Barulah nanti kita tak dihinakan di hari kebangkitan sebab harta dan anak-anak bermanfaat. So Allah tak perlu pun cakap dalam ini. Kalau kita buat karangan kan, maka dan tak. Sebab bila kita kaji ayat Allah, dia memang kita confirm belajar tersurat dan tersirat. Kita akan force diri kita. Sebenarnya Allah nak sampai ke apa ni? Kan? Macam kita baca surah Al-Kahfi kan? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kenapa Allah kata supaya hidup kau tak bengkok? Kenapa Allah tercakap supaya kau lurus? Kalau lawan bengkok, lawannya lurus. So kalau nak lurus tu macam mana? Dia aktifkan semua sel-sel otak kita. Tak semestinya minum susu je sel-sel otak berhubung. Yang paling penting aktifkan, berhubunglah dengan Al-Quran. Semua sel-sel dan semua deria-deria kita aktif. Macam mana kita terus satu baru 2 ayat ni pun kita dah berhenti dah. Macam mana harta yang aku ada ni betul-betul manfaat kepada hari akhirat nanti. Macam mana aku nak buat anak-anak cucu aku ni yang ramai ni yang cicak-cicak ni, okey, bermanfaat untuk aku. Okey, first contohnya, aku kena make sure diorang baca bismillah setiap kali nak buat pekerjaan. Apa-apa je kerja nak buat. Oh, aku kena ajar dia doa pakai baju lah. Oh, aku kena, maka otak kita berfikir. Kita akan nampak je cucu kita pakai baju. Dah baca nak pakai baju belum? Okay. Laminate tampal kat almari baju. Hadiahkan setiap cucu. Bilik rumah ada berapa? 6 Wan bagi. Tampal kat almari baju. Gitu. Barulah bermanfaat harta kita tu. Boleh? Esok kita dah mati tau. Tapi kad doa tu ada kat situ. Ni Wan aku yang ingatkannya. Esok sampai kat cucu. Cucu dia tau. Bukan cucu kita. Kita dah jadi cicit apa benda kan. Ingat. Paksa diri untuk fikir apa yang boleh datangkan manfaat daripada harta dan anak-anak. Sebab tadi kita tak nak apa? Tak nak jadi orang yang badannya besar tapi timbang sayap nyamuk pun menang. Maknanya, tak nak. Aku sekarang ni nak manfaatkan betul-betul.
Right? Sebab tu, tapi, betul. Kalaulah kita perhatikan jugalah sekarang ni kan, mahat-mahat tahfiz kan tumbuh macam cendawan. Betul? Kadang-kadang kan, uh, subhanallah, kita pujilah juga dia ada niat hantar anak dia ke tahfiz, ke pusat-pusat agama kan. Tapi malangnya dia pula salah faham. Dia cuma dapat pahala bayar yuran sebab yang ngajar tu ialah ustazahnya. Tak, maknya tak pergi belajar. Maknya tak ambil tahu. Silap bulan, anak dah dekat tahfiz tu tutup aurat. Maknya kat luar tahfiz tak tutup aurat. Jadi dia dapat upah apa? Dapat pahala apa? Pahala bayar yuran. Sebab dia kata, oh yang penting anak aku dah letak kat tahfiz. Confirm lah aku pun sekali masuk syurga. Confirm ke? Confirm ke? Okay. Kadang-kadang banyak mak bapak ni yang penting hantar anak ngaji. Mak tak payah ngaji. Bapak tak payah ngaji. Betul ke tu? Betul tak? Taklah 100% betul. Yang dia hantar ke tempat tu dah betul. Tapi pemahaman dia tu tak cukup. Sebab kita ni nak masuk syurga sekeluarga kan? Nak saling tarik menarik. Katalah syurga mama lebih tinggi daripada syurga anak. Kalau maknya tinggi syurganya, mak tu boleh tarik anak. Itu. Kalau anak pula lebih tinggi, anak boleh tarik mak. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadinya, kita kena betul-betul banyak fikir akhirat. Bukan fikir dunia ni. Dunia entah malam ni kita dah tak ada dah. Tinggal dah semua dah. Okay? So, selagi Allah bagi pinjam nyawa ni, fikirkan. Apa yang kita nak jadikan harta yang kita ada dengan anak-anak yang kita ada ni, manfaat untuk kita dekat akhirat supaya kita tak dihinakan. Dan Allah kata, kalau kau betul tak nak dihinakan, siapa yang selamat? Siapa yang betul-betul selamat? Ialah ilaman atallaha biqalbin salim. Kalau hati dia selamat, kata ulama, qalbun salim, hati yang selamat ni apa? Hati yang selamat dari sebarang bentuk kesyirikan. Dia bukan cakap dia kaya, anak dia straight A, bagus sebab I. Saya. Aku. Itu juga syirik Syirik sebab. Maksudnya dia menjadikan diri dia lah punca kesenangan, kemewahan, kebijakan anak-anak dia. No. Dia lupa semuanya atas kehendak dan izin Allah. Boleh? Okay. So, hati yang selamat ni maksudnya hati yang selamat nombor satu sekali daripada syirik. Sebarang bentuk syirik. Semalam kita dah belajar kan? Sebarang bentuk syirik. So, jangan berbangga-bangga. Riak tu juga syirik. Semua kita nak bersih. Maknanya qalbun salim ni orang yang betul totally bersih hati dia daripada sebarang bentuk syirik. Sebab tu kita kena belajar. Sebab kita kenal syirik. Syirik tu apa? Syirik tersembunyi, syirik nyata, syirik kecil, syirik besar. Tantah memang kita dah sebati dah dengan tu. Ya Allah, astagfirullahalazim, wa atubu ilaih. Aku tak tahu ya Allah, mulai hari ni aku bertaubat. Ialah taubatan nasuh, aku tak nak buat lagi ya Allah. Aku tak nak dihinakan ya Allah. Aku nak datang kepadamu dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat. Okay, hati yang bersih. Itu nombor satu sekali, bersih daripada sebarang bentuk kesyirikan. Dan syahwat dia tu dikawal. Okay, dia bawa ke arah yang betul. Subhanallah. Tak ikut syahwat, tak ikut benda-benda yang syubhah. Alright. So, kita nampak kat sini, nikmat-nikmat yang kita ada sekarang ini pastikan bermanfaat untuk kita. Ilmu yang kita dapat sekarang ni jadi ilmu yang bermanfaat bila kita amalkan. Bukan buat koleksi je. Okay. Allahu Akbar. So, hadis ni sekali lagi, kita ingat sama-sama. Orang yang badan besar, maksudnya fizikal besar ataupun harta dia banyak. Okay, badan dia kuat. Okay, tetapi itu semua fizikal. Cantik, tampan, kaya, harta melimpah-limpah. Okay, tapi jangan sampai tidak beriman, tidak bertakwa.
Rugilah, rugi. Okay? Sebab kalau dia diberi nikmat yang melimpah-limpah Allah bagi, tapi dia tak gunakan ke jalan akhirat dengan beriman dan beramal soleh, maka semuanya jadi sia-sia. Jadi rugi. Kita tak nak jadi orang yang rugi. Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Dan bagi siapa pula yang memang Allah takdirkan hidup dia di dunia ini, kekurangan, okay, miskin ataupun cukup-cukup je. Okay. So hadis ni juga mengajar untuk optimis, untuk positif. Okay, tak sangka buruk dengan Allah. Okay, redha dengan takdir Allah. Okay, sebab tahu yang Allah pandang ialah hati. Hati aku kalbun salim tak? Allah tak tengok rumah aku. Sewa ke, rumah sendiri ke, rumah banglo ke, kondo ke, istana ke, villa ke. Allah tak pandang. Allah pandang hati. Jadi untuk orang kaya begini. Untuk orang yang miskin, cara pandangnya begini. Faham eh? Untuk orang kaya yang dia fokus ialah apa yang dia ada nikmat ni semua daripada siapa? Daripada Allah. Jangan sampai nikmat ini menjadi punca segala dosa. Bagi orang miskin pula, cara dia memandang setelah dia belajar hadis ni dia tahu. Allah tak pandang pun brand jam aku, brand kasut aku, apa dalam rumah aku ni branded ke tak, aku melancong pergi mana, aku makan apa. Allah tak pandang. Allah pandang apa? Hati. AKA amal. So dekat hati ni ada iman, ada amal. Okay? Yang penting dah tahu dah surah Al-Hujurat ayat 13. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. So aku kena fokus untuk jadi muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Lepas je Fatihah, masuk Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Yang tu kita nak check diri kita. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Check daripada ayat 1 sampai 5 tu ada tak ciri-ciri tu dekat kita? Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Allah Akbar. Nak beriman kena bayar ke? Kena beli ke? Okay. So semua orang boleh. So fokuskan pada hati, fokuskan pada amalan. Okay? Walau dekat dunia ni tak ada orang pun kenal kita. Tak ada orang pun tahu kita. Yelah, kita orang semekin makan semekut dekat semejit. Kan? Okay? So, tak penting sebab berapa ramai lagi makhluk yang tak dikenali di dunia tapi terkenal di kalangan penduduk langit. Tak penting kat dunia yang tak kenal kita. Tak payahlah kejar sangat nak jadi kemasyhuran, popular tu. Nak jadi apa? Popular. Nak jadi famous. Okay? Famous campur popular jadi popular. Okay? Tak penting semua tu. Tapi penduduk langit tak kenal pun dia. Okay? Sebab tak solat. Okay? Tak sami'na wa ta'na. Allah Akbar. Tu, hurai panjang ni ha. Apa kita belajar daripada ni tu baru sikit eh. Apa lagi kita belajar pada hadis ni? Allah ingatkan kita dekat hari kiamat nanti ada timbangan. Betul? Okay, yang ditimbang, okay, amalan. Tapi kalau ikut hadis ni juga, ada juga ulama yang mengatakan ditimbang kita lah. Manusia ni ditimbang. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Walaupun sebesar zarah. Jadi boleh tengok surah 21, surah Al-Anbiya, ayat 47. Okay, Al-Quran muka surat 326. 326. Wa nada'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil. Ni, mawazin ni timbangan-timbangan. Al-qist, benar-benar adil. Okay. Adil ni, dalam Al-Quran, kadang-kadang kita jumpa adil. Kadang-kadang kita jumpa Al-qist. Okay, dalam surah Ar-Rahman pun ada. Okay. Bila Al-qist ni, benar-benar adil. Benar-benar adil. Adil tak kalau anak lelaki kita belikan tudung, anak perempuan kita belikan songkok? Tu adil ke tak? Tu tak adil lah. Sebab adil ni maksud meletakkan di tempat yang sepatutnya. Tapi kalau Al-Qis ni, dia benar-benar sama. Adil betul. So dia ada different term sebenarnya.
Okey. Kalau nak buktikan sekalipun kita ni adil, sama rata, kalau anak kita ada lelaki, ada perempuan, bukan semua kita bagi tudung. Faham Kalau semua kita bagi tudung, kita tetap tak adil lah. Okey, adil tu maknanya ikut kesesuaian. Tapi kalau bab timbangan amal, benar-benar ada yang betul-betul 50-50 sama. Dia punya terms ialah al-qist. Okay. Liyaumil qiyamah fala tuzlam nafsun syai'a. Dan Allah beritahu apa? Neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tak ada diri sesiapa yang akan terniaya sedikit pun. Takkan berlaku penganiayaan pada hari itu. Dan jika amalnya itu. So Allah kata apa? Fala tuzlam. Maka tidak dikurangi, tidak dianiaya, tidak dizalimi. Okay? Setiap seseorang walau sikit pun. Wa in kana misqala habbah. Habbah ni biji sawi lah. Maknanya kecil. Okay? Dan jika ada seberat biji sawi pun. Okay? Sekalipun ataina biha. Akan ditimbang. Akan dihitung. Walaupun kita rasa, alah. Kadang-kadang kita faham bila kita belajar, kita pun faham. Sebenarnya janganlah kita dah habis dah. Saya tak ingat tu bab berapa. Jangan meremehkan amalan-amalan yang kita pandang. Mungkin kita rasa macam, bukan kita tak nak buat, tapi kita rasa macam kecil lah amalan tu. Tapi kadang-kadang amalan yang kecil tu rupanya besar di sisi Allah. Kemungkinan kita sedekah RM1 je sebenarnya. Tapi hari tu kita bagi tanpa dakwa-dakwi. Memang kita, tapi sebenarnya memang tu je lah yang kita ada masa tu. Akak memang nak bagi kau banyak kalau akak ada. Tapi ni je lah akak ada. Paling ikhlas, semua paling tu lah RM1. Berbanding dengan mungkin kita sedekah RM1,000. Tapi masa tu kita rasa macam ragu-ragu. Kita ada sedikit riak. Sebenarnya RM1 tu lah lagi berat timbangannya. Okay? Allahu Akbar. Wa kafa bina hasibi. Nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung dan cukuplah kami sebagai penghitung. Don't worry, sangat-sangat adil timbangan pada hari akhirat nanti. Okay? Allahu Akbar. Sangat-sangat adil. Allahu Akbar. So, timbangan akan ada di hari akhirat nanti, akan ada fasa timbangan. Antara fasa-fasa akhirat adalah fasa timbangan. Okay? So, dan ada hadis Nabi juga, kalaulah diletakkan seluruh langit dan seluruh bumi atas timbangan Allah dekat hari akhirat nanti, masih ada ruang. Maknanya besar tak? Itu ilmu ghaib, kita pun tak tahu, kita pun tak boleh nak bayangkan, tapi kita yakin memang akan ada timbangan namanya Al-Mizan. Okay? Dan Allah itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ada juga hadis yang kalau ditimbang seluruh langit dan bumi, kalau dibandingkan dengan kalimah La ilaha illallah lebih berat. Ada satu lagi, ringan di lisan tapi berat di timbangan. Apa dia tu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini semua dalil-dalil yang membuktikan memang adanya timbangan. Kan? Sebab banyak hadis yang disebut tentang timbangan. Okay? Allahu Akbar. Ringan-ringankanlah sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kat situ nak menunjukkan timbangan amal, timbangan akhlak kita. So ada juga hadis yang mengatakan timbangan yang paling utama ialah timbangan akhlak juga. Akhlak juga memberatkan timbangan Dan akhlak yang baik sebenarnya adalah amalan yang baik lah. Amalan soleh. Especially ikut Rasul. Okay, semata-mata kerana Allah dan ittiba' Rasul. Okay. So, apa lagi kita belajar pada hadis ni? Allahu Akbar. Apa lagi kita belajar daripada hadis ni ialah zikir jangan tinggal subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Okay. Satu lagi, zikir lepas solat. Banyak kali dah ulang. Yang kita baca tu. Selepas kita tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Zikir. Okay, lepas solat.
Zikir yang ni, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la, nampak ni, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Apa maksud ujung dia tu? Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya selain iman dan amal solehnya yang menyelamatkan dari siksaan. So, kenapa Rasulullah anjurkan kita untuk zikir ni selepas setiap solat? Kenapa? Untuk ingatkan kita semua yang kita ada dekat dunia ni, okey, tak memberi manfaat. Okey? Selain kalau semua tu dengan iman dan amal soleh. Sebab kita semua kejar kekayaan, kita semua kejar kemuliaan, tapi tak berguna kalau bukan bersandarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan untuk iman dan amal soleh, tak berguna. Wala yang fauzal jadi minkal jadu. Okay? Sebab yang paling penting sekali, orang yang paling bahagia. Siapakah orang yang paling berjaya? Yang paling bahagia ialah bukan yang paling berjaya dan bahagia di dunia sahaja. Orang yang paling berjaya dan bahagia ialah nanti di akhirat. Qad aflahal mu'minun. Orang yang paling berjaya, istilah Quran ialah orang yang kakinya melangkah masuk ke dalam syurga. Selagi kita kat dunia, kita dah confirm ke ahli syurga? Belum. So, kita belum lagi benar-benar berjaya. Sebab tu dengar hayya ala solah, hayya ala falah, bangun. Kan? Sebab kita lah nak membuktikan bahawa kita ni benar-benar nak berjaya. Okay? Allahu Akbar. Sebenarnya hadis yang kita belajar ni, kalau kita tengok full hadis dia, okay, dia menghuraikan surah Al-Kahfi ayat 105. Al-Kahfi ayat 105. Kalau kita perhatikan surah Al-Kahfi, Ulaika allazina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ni, dekat hari kiamat nanti ada timbangan. Jadi mereka yang kufur engkar akan ayat-ayat Tuhan mereka, dia engkar pertemuan dengan Tuhan, oleh itu gugurlah amal-amal mereka, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka pada hari kiamat kelak. Okay. Allahu Akbar. Okay. Kalau kita tengok dekat kitab kita ni, cuba kita tengok dekat penjelasan. Penjelasan bawah tu. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mempunyai kekuasaan dan pangkat di dunia, jika dia tidak mempunyai ketakwaan, maka dia tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah. So yang tadi Allah isyaratkan orang badan besar tu maksudnya orang yang mewah, mungkin berpangkat, berkuasa, serba cukup. Okay? Tapi kalau tak bertakwa, tapi kalau tak beramal, tak ada, maknanya timbangan amal dia almost zero lah. Okay? Macam sayap nyamuk, makanya tak berguna. Okay? Dalam hadis sahih disebutkan, di hadapanmu kekayaan tidak dapat memberi manfaat apapun terhadap pemiliknya. So tadi surah Asy-Syu'ara tu, maksudnya yaumala yanfa'u malu wala banun, hari bila tu? Hari kebangkitan. Harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, kecuali harta dan anak-anak itu ketika kita di dunia, kita jadikan modal, okay, untuk kita beramal menjadi bekal di akhirat nanti. So kita tanam dekat dunia, kita tuai dekat akhirat. Macam mana nak menuai dekat akhirat kalau tak pernah menanam apa-apa ketika di dunia? Okay. Surat sebelah tu, di dalam hadis lain disebutkan, sungguh Allah tidak memandang kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah memandang hati dan amal perbuatan kalian. So kalau buka kitab kita ni, muka surat 30, hadis dia, bab 1, hadis ke-7. Tu hadis dia. Okay. So, saya nak ambil kesempatan juga bila sebut pasal sayap nyamuk. Apa lagi kita boleh belajar tentang sayap nyamuk? Pernah tak dengar hadis ni?
Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini senilai sayap nyamuk di mata Allah, maka Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir meskipun seteguk air. Sekarang ni orang kafir yang tidak solat, yang tidak beriman kepada Allah dapat tak minum? Malah lebih kaya daripada kita orang Islam, betul? Itu nak menunjukkan apa tu? Maksudnya Allah bagi dunia kekayaan, kemewahan pada sesiapa je. Orang yang Allah benci, orang yang Allah murka pun dapat. Tapi nikmat iman, Islam, Allah hanya bagi pada yang dicintainya. So bersyukurlah kita dapat nikmat Islam, iman dan amal ini. Okay? Itu tanda Allah cinta. Orang kafir memang dia kaya. Lebih kaya daripada kita. Tapi kita kena faham, kekayaan itu bukanlah bukti Allah muliakan dia, bukanlah bukti Allah cintakan dia kalau dia tak beriman. Bukan. Sebab orang kafir pun Allah bagi minum. Maknanya betapa murahnya dunia ni. Betapa murahnya dunia ni sehingga orang kafir pun dapat. So kita orang beriman jangan jealous dengan orang kaya yang tak beriman. Tak perlu jealous. Sebab yang dia dapat ni, Allahu Akbar. Yang dia dapat ni kat dunia. Kat akhirat dapat tak? Tak. Kita orang beriman bersyukur. Sebab kita mungkin tak dapat sekaya macam mereka tu. Tetapi kita dapat nikmat dekat yang jauh lebih hebat, lebih kekal, lebih indah. Syurga ni tak pernah nampak kat mata, tak pernah dengar di telinga, tak pernah terbayang kat hati. Tapi kita dapat bukan sementara pula tu. Kita dapat kekal. So nak jealous ke dengan orang kafir? Nak jealous ke dengan orang kafir? Tak. Sebenarnya kita dapat sesuatu yang lebih mahal. Apa dia? Iman. Betul? Ilmu, iman, amal. Itu lagi berharga daripada harta yang mereka punya kereta lagi mewah daripada kita, rumah lebih mewah daripada kita. Apalah makna kalau dia tak beriman? Dia kufur pula tu. Dia tak bersyukur pula tu. Sebab Allah kata dalam ni, betapa hinanya dunia tu, lebih hina dari nyamuk ada berapa sayap? 2 kan? Ni sebelah tau, sebelah. Maknanya memang ya Allah rendahnya dunia ni sebenarnya di sisi Allah. Okay? Tapi kita kena hurai lagi. Bumi dengan sayap nyamuk. Macam cannot brain lah dia punya perbandingan tu. Betul tak? Betul tak? Bayangkan langit, bumi, lautan, matahari, bulan, bintang, pokok. Banyak tu. Berat tu. Planet-planet lagi. Nak dibandingkan dengan sayap nyamuk. Kenapa sayap nyamuk? Sayap nyamuk kan ringan, tak ada harga. Apa kita boleh faham? Perahu tak? Kenapa? Sebab pandangan manusia ni, kita boleh bagikan kepada 2. Okay? Ada manusia, dia nampak kesenangan dunia ni tu yang utama. Dia nak berpoya-poya. Dia nak enjoy. Life is for fun. Okay? Ada setengah golongan manusia pula, dia pandang dunia ni sebagai ladang amal, bekal akhirat. Sebab dunia ni nak dibandingkan dengan akhirat, dunia ni sebenarnya apa? Alah, tak ada apa. Cara kita pandang orang beriman macam tu. Sebab kita nampak akhirat lebih segala-galanya, lebih indah, lebih bahagia, lebih tenang, lebih lah. Tapi ada setengah orang pula, dia tak ingat langsung pasal akhirat, dia tak tahu pasal akhirat. Jadi yang dia fokus ialah dunia. Dia tak tahu sebenarnya dunia ni, ya Allah, nanti dekat akhirat tak ada apa pun. Sebab dunia ni semua akan hancur. Betul? So, hadis ni mengajar kita jangan salah kejar. Jangan salah rebut. Jangan salah fokus. So, kita pandang dunia ni, Allah suruh kita pandang, Rasulullah suruh kita pandang, okay? Kalau dalam Al-Quran kan banyak mata'ul ghurur, kesenangan yang sementara. Kan? Jangan lalai, jangan leka, jangan ikut syahwat. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Hanya iman je boleh mengekang nafsu sebab kita takut dengan azab Allah. So kita pun beriman, beramal soleh. Kita bukan
menghalalkan segala cara. Yang penting aku naik pangkat, yang penting aku hidup senang, yang penting anak aku hidup mewah. So tak kisahlah korupsi ke mencuri ke, hatta zaman sekarang ni membunuh pun biasa, betul tak? Kerana nak dapat kuasa dan pangkat, membunuh pun sanggup sekarang ni. Merogol pun sanggup sekarang ni. Semua untuk puaskan nafsu dia. Okay? Sebab dia tak fikirkan akhirat. Dia tak fikirkan akhirat. Okay, dia fokus nak senang dekat dunia saja. Dia tak langsung ada cita-cita nak senang yang kekal dekat akhirat nanti. Okay, dia buat je lah apa yang dia suka. Janji tercapai cita-cita dia. Okay, sebab cita-cita dia takat-takat dunia je lah. Bukan cita-cita nak dapat syurga Firdaus, nak berkumpul dengan Nabiyin, Siddiqin, Syuhada' wa Salihin. So bila dia tak tadabbur surah Asy-Syams, Allah kata apa? Qad aflaha man Asy-Syams. Zakaha ke tazakka? Tazakka ke zakaha? Surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams hujung dia semua ha. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Jadi confirm dah kalau surah Asy-Syams qad aflaha man zakkaha. Yang qad aflaha man tazakka surah apa? Al-A'la. Dia kadang-kadang dia punya khusyuknya solat sampai dia bercampur-campur. Asy-Syams campur Al-A'la. Tiba-tiba kenapa tak habis-habis ni? Macam panjang pula aku baca ni. Kan patutnya dah Suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi kenapa macam tak habis-habis ni? Rupanya dia dah confused. Dia dah bercampur dah. Okay. Ujung lain pangkal lain. Dia mula surah lain, dia tutup surah lain. Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi dunia serta isinya lebih murah dari sayap nyamuk di mata Allah apabila dibandingkan akhirat. Ni Allah beritahu. Ni yang Rasulullah beritahu. Tapi manusia pula dia pandang apa? Dia pandang dunia lebih besar, dunia lebih mahal, dunia lebih indah. So kita terbalikkan. Dunia lebih indah ke dunia akhirat lebih alam akhirat lebih indah? Alam akhirat. Sebab tu dia akhir. Dia diakhirkan. Dunia ni, dana ni maknanya dekat. Didekatkan. Yang nikmat sebenarnya nikmat tu dijauhkan, dilewatkan. Jadi kita kena sabar tunggu yang dilewatkan tu. Betul? Okay, subhanallah, Allah Akbar. Gaji kan ujung bulan. Kerja dulu. Betul lah Bu. Kalau awal-awal dapat gaji, besok datang tak? Tak datang dah. Okay, satu gaji tu diakhirkan. Gitu. Upah tu bila kerja dah settle. Kan? Okay. Allahu Akbar. So, kalau orang kerja dunia, hati dia mati nanti. Sebab dia ikut hawa nafsu. Okay? Allahu Akbar. Sampai membunuh pun takut-takut. Na'udzubillah min zalik. Kalau ada hadis akhir zaman nanti, membunuh pun dah tak ada, orang kata apa, it's normal. Dah tak pelik dah. Oh, mati kena bunuh Ataupun kerja, kau tahu tak ada pembunuhan tau dekat taman ni. Bunuh. Biasalah tu. Hujung-hujung bulan ni memang banyak orang bunuh diri. Contoh, dia dah jadi macam zaman kita kecil dulu, dengar orang mati kena kanser, macam pelik kan? Berebut tau doktor-doktor pakar nak merebut spesimen. Sebab susah nak dengar orang kanser. Tapi zaman sekarang ni, normal. Dah agak dah. Contoh. Biasa sangat dah. Okay? Jadinya, kita bila belajar hadis ni tadi, kita kena belajar juga the other way round. Maksud saya, apakah tersirat di balik hadis ni? Apakah tersirat di balik hadis ni? Sungguh, bukan Allah nak kata Allah cipta langit, bumi, matahari, bulan ni sia-sia. Okay? Semua ni, kita ni, manusia ni, semua ciptaan yang Allah cipta ni semuanya bukan sia-sia. Dan ni semua adalah nikmat kepada kita. Langit, bumi, takdir hidup kita, semua kita jalani dengan sabar dan redha. Jadi yang paling penting apa? Semua ni bukan tak ada nilai. Langit, bumi ni bukanlah nak bermaksud tak ada nilai. Tak. Besar ertinya. Tapi bagi siapa? Bagi ulul albab, ulul absar, ulul nuha. Okay? So nak beritahunya, yang dunia ni lebih ringan daripada sayap nyamuk tu, bila apa? Bila
dinilai ikut tingkah laku manusia. Okey. Kenapa? Okey, ikut tingkah laku manusia. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Apa dia? Dunia ni jadi rendah, jadi buruk bila dinilai ikut tingkah laku manusia, akhlak manusia, iman manusia. Tapi kalau dinilai daripada fungsinya, semuanya Allah tak cipta sia-sia. Semua ada sebab. Okey? Bila kita tengok orang tu sanggup buat apa saja yang haram pun dia sanggup buat, itu yang dia capai juga cita-cita dunia, tapi sebenarnya itu tak ada nilai di sisi Allah. Okey, faham Okey? Sebab Allah lantik kita sebagai khalifah, sebagai yang akan memakmurkan alam dunia ni. Tapi manusia bila dia tamak kuasa, dia tak fikirkan akhirat, dia tak ikut kata iman dia, okey, dia ikut kata nafsu dia, maka dia tebang pokok suka-suka hati, dia buang sampah merata-rata, sungai dah jadi tersumbat, semua drainage tersumbat, banjir kilat lah, apa dia. Jadi siapa sebenarnya merosakkan dunia ni? Tangan-tangan manusia sendiri. Sepatutnya kita mengamankan dunia ni. Tapi manusia yang merosakkan. So dunia ini jadi rendah bila kita tengok dari segi tingkah laku ataupun akhlak manusia. So manusia ni bila dia rosak akhlak, ekosistem dunia ni pun akan rosak. Okey? Bila rosak agamanya. Kan? Allahu Akbar. So rosak moral. Maksudnya akhlak lah. Rosak manusia, rosak akhlak, rosak agama. Habis dunia ni. Dunia yang Allah cipta dengan penuh keindahan, dengan penuh kenikmatan, supaya menjadi modal kita untuk hidup senang ke akhirat, semuanya jadi rosak. Itu yang nilai dia sebenarnya jadi rendah. Bila tingkah laku manusia ni merosakkan dunia ni. Okay? Allahu Akbar. Dia dah hilang ciri-ciri kemanusiaan dah. Okey, siapa yang ada akal? Nyamuk ke manusia? Kita manusia diberi akal. Nyamuk tak ada akal kan? Tapi dia tak gunakan akal dia untuk jadi khalifah, untuk memakmurkan alam ni. Dia yang merosakkan alam ni. So, jadi alam ni dah jadi, itu yang rendah nilai dia kalau diperintah oleh manusia yang tak beriman, yang rosak agama, rosak moral, rosaklah dunia ni. Okey. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kalau kita tengok kat sini, surah Ar-Rum, surah 30, ayat 41, apa yang Allah sebut? Surah ke-30 ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Okey, tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Okey. Subhanallah. So kalau Allah dah beri kita nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat hati untuk berfikir, gunakan. Kalau tidak, sama dengan, ingat tak surah Al-A'raf ayat 179? Sama dengan haiwan ternak. Malah lebih sesat daripada haiwan ternak. Ingat tak? Okey, surah Al-A'raf ayat 179. Jadi nikmat yang Allah bagi ni, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, gunakan untuk jadi hamba Allah yang ni, ayat 179 ni. Muka surat 174. Dan sungguh pasti, neraka Jahanam kebanyakannya dipenuhi oleh jin dan manusia. Manusia yang mana ni? Hatinya, Allah bagi hati tapi tidak digunakan untuk la yafqahuna biha. Tidak memahami ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dan walahum a'yunul la yubsiruna biha.
Matanya tidak digunakan untuk melihat ayat kauniyah. Tadi tu hati tu untuk tadabbur ayat Quran. Matanya tidak digunakan untuk tafakkur alam ni, walahum azanul la yasma'una biha, dan telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Allah kata apa? Serupa dengan haiwan ternak. Haiwan ternak pun kalau diajar betul-betul, dia kenal tuan dia dengar cakap tuan dia suruh masuk reban, dia masuk, suruh masuk kandang, dia masuk. Tapi manusia ni yang ada akal, ada mata, ada telinga, ada hati pun, Allah dah turunkan Al-Quran, Allah dah utuskan Rasulullah pun berpaling, pun tak nak. Orang yang beginilah lebih teruk daripada haiwan ternak. Lebih teruk lebih teruk. Balhum adal. Kalau kambing kita letak diamond, dia tak nak ambil diamond, dia pilih rumput, betul? Tapi kalau manusia dia pilih diamond ke dia pilih rumput? Pilih diamond. Okay? Itu manusia gunakan akal. Tapi nak beritahunya, kalau manusia tak gunakan akal, mata dan hatinya untuk mengenal Allah, maka dia lebih teruk daripada kambing tadi. Tu simbolik dia. Okay? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi dunia ni Allah lengkapkan untuk kita. Dunia ni, ingat tak kita baca surah Asy-Syams awal-awal dulu? Semua di dunia ni untuk yang Allah ciptakan dekat dunia ni, laut, semualah. Hujan semua-semua tu, matahari, bulan, semua tu untuk siapa? Untuk kita. Untuk serve kita. Betul? Allahu Akbar. Tetapi manusia yang telah merosakkannya. Okay? Manusia tak ambil manfaat. Tengok matahari tak belajar apa-apa pun. Tak ingat Allah pun. Dia puji bunga. Tapi dia tak puji pun pencipta bunga. Okay? Allahu Akbar. Dia besarkan diri dia yang pandai, yang berkuasa, yang berpangkat. Tapi dia tak sedar apa yang dia ada tu, kepandaian, kekuasaan yang dia ada tu sebenarnya semuanya dari Allah. Okay? Dia tak ingat pun pada pencipta. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadinya, hari ni kalau kita boleh faham kenapa dunia ini dikatakan seandainya dunia ini senilai sayap nyamuk di mata Allah, maka Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir meskipun seteguk air. So kita faham, bukanlah dunia yang kita jadikan fokus penciptaan kita. Apa tujuan kita diciptakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan kita, matlamat hidup kita adalah untuk ibadah. Kita takkan mampu ibadah kalau bukan daripada pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mempertolongan, nak menunjukkan kita ni sangat memerlukan Allah. So jangan pernah rasa kita tak perlukan Tuhan. Tak. Itu yang kita ulang-ulang 17 kali satu hari. Paling kurang. Okay, kalau tengok kat sini, memang tak logik kalau sayap nyamuk lebih berat, lebih bernilai daripada Earth, Venus, Saturn, Jupiter, semua planet ni, tak. Tapi bila kita faham sesungguhnya semua ni sangat besar. Semuanya nikmat. Semuanya besar di sisi Allah untuk kegunaan kita. Tetapi kalau kita salah tingkah laku, rosak agama, rosak akhlak, habis semua ni. Okay? Dan siapa yang hanya fokus dunia, fokus harta, tidak fokus pada akhirat, ibarat dia membina istana di atas sayap nyamuk. Ibaratnya. Semuanya akan hancur. Okay? So, Nabi SAW bersabda juga, perbandingan dunia dan akhirat seperti setitis air yang terjatuh dari hujung jari. Cuba ambil jari, celup kat dalam laut. Kita angkat jari kita, berapa banyak jari kita boleh angkut air tu? Titik je. Sebab tu kita ni, tadabbur Al-Quran, ibarat kita menyelam ke dalam laut. Lepas tu kita keluar. Kita dah go paling dalam dah ni. Paling dalam dah rasa dah ni. Tu. Terror dah diving. Sekali bila kita keluar, berapa banyak air yang keluar? Ada banyak lagi yang kita belum gali lagi. Okay, so nak ibaratnya macam ni. Dunia ni cuma setitis. Akhirat tu yang ibarat lautan. So ada banyak lagi. Jadi kita ni bodoh lah kalau mengejar yang setitis ni. Nak dibandingkan yang Allah siapkan selautan. Okay, berilmu lah. Kajilah Al-Quran. Okay, so always beritahu pada anak cucu kita, okay, yang kita kejar ni jangan salah kejar. Rugi nak, rugi. Tadi kan? Kita jumpa ayat tadi kan?
surah Al-A'raf tadi. Jangan lalai dengan biar betul matlamat hidup kita ni. Subhanallah, Allah Akbar. Kita tengok zaman sekarang ni dengan ada chat GPT AI. Cuba tengok perangai diorang sekarang ni. Dia tanya chat GPT, dia tanya AI, dia tanya soalan. Apa tujuan manusia diciptakan? Sebab orang sekarang ni hidup dia tak tenang. Dia tak tahu kenapa dia dilahirkan. Kalau nak hidup susah macam ni, tak payah. Tapi dia boleh tanya chat GPT pula tu. Apa chat GPT jawab? Pergilah Google, pergilah tengok. Okay, kita akan nampak. Subhanallah, manusia ni dia dah semakin tak tenang. Macam dah ada segala-galanya. Tapi tak tenang juga. Sebab dia tak tahu fungsi dia diciptakan. Okay, boleh? So, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Hadis Muslim. So, tanya diri kita rasa dunia ni syurga dah ke? Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa tu? Orang mukmin dia rasa dunia ni terpenjara sebab apa? Dia kena bersabar. Sabar paling tinggi apa? Sabar dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar ketika diuji musibah dan sebagainya. Jadi dia bersabar. Dia pilih untuk bersabar. Tahan. Okay? Dia tahan syahwat. Okay? Allahu Akbar. Sebab dia tahu, dia bersabar, upah dia nanti jannah. Tapi bagi orang kafir, dunia yang dia peroleh, sebenarnya apa tadi? Sebelah sayap nyamuk je. Yang dia dah rasa hebat sangat tu, kekayaan dia tu. Okay. Tapi sebenarnya hanya seperti sayap nyamuk. Tapi sebab bila dia sedar nanti, bila meninggal dunia tak bawa apa-apa. Dan selepas mati, siksaan demi siksaan. So dunia tu sebenarnya, syurga dia setakat dunia je. Tapi lepas tu ialah neraka. Sebab dia tak tahu, dia tak pernah beriman. Dia tak tahu akan adanya hari akhirat. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan selepas mati, seksa ataupun nikmat tu kekal abadi. Kekal abadi. Jadi sia-sia je kita mengejar dunia yang sementara. Walaupun kita rasa ni dunia, belum. Walaupun kita rasa dunia ni macam dah dekat syurga, belum. Okay? Allah Akbar. Subhanallah. Jadinya hari ni mudah-mudahan walaupun kita belajar hadis yang agak ringan juga, tetapi berat dia punya pemaknaan. Okay? Supaya muhasabah diri sendiri. Okay, aku fokus mana? Ingat tak nanti ada hari timbangan. Jangan sampai timbangan kita lebih ringan daripada sayap nyamuk. So, muhasabah diri. Ya Allah, kena belajar lagi. Sebab setiap kali kita tadabbur Al-Quran, setiap kali itulah kita menyucikan hati. Okay, bila hati kita bersih, baru ilmu tu melekat. So, dia sentiasa berulang-ulang, berterusan. Jangan berhenti dengan majlis ilmu. Okay? Dan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an tu ialah seawal-awal pagi. Itu perkara pertama, celik mata kita nak ingat ialah bertambah tak ilmu, bertambah tak amal. Bukan bertambah harta, bertambah makan, bertambah saiz, bertambah berat. Okay? Allah Akbar. So saya ampun dan maaf salah silap. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis seterusnya, hadis kelima minggu hadapan. Okay, aku liqauli hadza wa astaghfiru wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu